Selamat sejahtera kepada Dr. Christina. Nama saya Natasha Abrizetili dari kelas BMSK 2. Saya akan membentangkan berkenaan kursus pengantar pengajian pendidikan iaitu GPP P1092 yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi ini ditakrifkan sebagai keinginan yang kuat bagi mencapai cita-cita. Manakala, hala tuju pula adalah kehendak atau sasaran yang diingini dalam hidup. Standard kualiti pendidikan adalah perkara yang penting dalam aspirasi dan juga hala tuju pendidikan. Sebagai contoh, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia adalah panduan dalam perguruan agar pendidikan dalam sekolah lebih berkualiti. Selain itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Negara juga adalah pelan yang dilaksanakan bagi transformasi dalam pendidikan di Malaysia. Seterusnya, pelan ini merangkumi 3 fasa pelaksanaan iaitu 3 gelombang, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan. Implikasi standard kualiti pendidikan juga terlibat dalam aspirasi dan juga hala tuju pendidikan. Baiklah, untuk penerangan yang lebih lanjut berkaitan standard kualiti pendidikan Malaysia iaitu SKPM adalah pemacu bagi kemenjadian murid bertaraf dunia dalam abad ke-21. Selain itu, SKPM ini juga adalah untuk meneliti pengurusan dan pembelajaran di sekolah. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini melibatkan beberapa faktor yang berperanan dalam mencorakkan kemenjadian murid. Faktor-faktor ini melibatkan semua aspek yang berkait rapat antara satu sama lain, yaitu pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kurikulum dan kokurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pembentukan sasya murid dan penglibatan komuniti dalam pendidikan bagi memastikan kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Faktor-faktor ini adalah diukur dan juga dinilai agar tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Dalam standard kualiti pendidikan Malaysia ini, terdapat 2 standard kualiti lagi, iaitu diwujudkan bagi memperbaiki standard kualiti pendidikan Malaysia yang sebelumnya. Antaranya adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal satu standard kualiti pendidikan untuk memastikan pengajaran dan juga pengurusan yang baik dan diwujudkan serta dikekalkan di institusi pendidikan. Terdapat juga 5 standard yang meliputi semua aspek untuk mewujudkan kualiti pendidikan yang baik. Standard pertama adalah kepimpinan dan juga hala tuju. Standard kedua, pengurusan organisasi. Standard ketiga adalah pengurusan kurikulum, kokurikulum, dan sukan dan juga hal ehwal murid. Standard keempat pula pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir adalah standard kelima iaitu kemenjadian murid. Selain itu terdapat juga Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2 iaitu SKPMG 2. SKPM ini telah ditambah baik sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang untuk meningkatkan lagi kualiti serta keberkesanan pengajaran dan juga pengurusan pendidikan. Walaupun begitu, SKPMG 2 ini juga masih mengekalkan 5 standard SKPM 2010, tetapi ada sedikit penambahbaikan dalam standard ini. Yang pertama adalah standard kepimpinan, yang kedua adalah pengurusan organisasi, standard ketiga pula pengurusan kurikulum, kokurikulum, dan juga hal ehwal murid.
Dalam standard ketiga ini dibahagikan lagi kepada 3, iaitu 3.1 adalah pengurusan kurikulum, 3.2 adalah pengurusan ko-kurikulum, dan juga 3.3 pengurusan hal ehwal murid. Bagi standard keempat pula adalah pengajaran. Bagi standard keempat adalah pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC. Yang terakhir adalah standard kelima, iaitu kemenjadian murid. Terdapat juga alternatif lain bagi meningkatkan aspirasi dan juga hala tuju pendidikan, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM telah diwujudkan. Hal ini adalah untuk meningkatkan lagi prestasi murid dengan standard pendidikan antarabangsa. Selain itu, PPPM ini adalah juga bagi meningkatkan pandangan ibu bapa dan masyarakat dalam pengetahuan berkaitan dasar pendidikan negara, serta agar pelan ini dapat memberi persediaan kepada generasi kini dalam pengurusan abad ke-21. Seterusnya, objektif pelan ini adalah memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia dalam penambahbaikan. Seterusnya, objektifnya adalah untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan juga menggariskan program transformasi yang menyeluruh bagi sistem pendidikan. Antara pecahan PPM adalah 3 gelombang, iaitu gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015. Gelombang ini adalah untuk mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan juga memberi fokus kepada kemahiran utama. Bagi gelombang kedua, iaitu pada tahun 2016 hingga 2020, adalah sebagai pemacu peningkatan sistem pendidikan. Bagi gelombang kedua pula, iaitu 2001 hingga 2025, adalah untuk menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus gendir. Seterusnya, kita beralih kepada 5 aspirasi sistem negara. 5 aspirasi ini termasuklah akses, equity, quality, perpaduan, dan kecekapan. Akses ini memberi penjelasan bahawa semua murid dapat memperoleh peluang dalam pendidikan, iaitu dari prasekolah sehingga sekolah menengah atas. Selain itu, akses ini menegaskan bahawa dapat meningkatkan jumlah murid untuk melanjutkan pelajaran. Yang terakhir adalah dapat membangun murid secara menyeluruh. Bagi kualiti pula adalah dalam pentaksiran antara bangsa, iaitu TIMSS dan juga PISA, Malaysia menduduki tempat dalam kelompok 1/3 teratas. Iaitu, hal ini memberikan peluang kepada murid untuk mempunyai pendidikan yang berkualiti. TIMSS dan PISA adalah sebagai panduan kemajuan pendidikan. Bagi equity pula adalah untuk memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua murid. Selain itu adalah untuk merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan juga luar bandar. Seterusnya, bagi perpaduan pula adalah perpaduan dalam masyarakat dapat dipupuk dengan baik dan juga dapat berkongsi nilai, pengalaman dan juga dapat menghargai kepelbagaian. Yang terakhir pula adalah kecekapan. Dalam kecekapan ini adalah menekankan bahawa penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Bagi aspirasi murid pula, terdapat 6, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran di bahasa, etika dan kerohanian, dan juga identiti nasional. Aspirasi ini perlulah diketahui untuk semua bagi mewujudkan pendidikan yang lebih mantap dalam negara kita. Bagi pengetahuan pula, pengetahuan ini
menjelaskan bahawa kanak-kanak perlu menguasai dengan baik kemahiran literasi dan juga numerasi. Hal ini sebagai contoh adalah dalam mata pelajaran matematik dan juga sains. Seterusnya, bagi kemahiran berfikir pula, murid dapat mempelajari cara memperoleh pengetahuan baharu dalam hidup mereka. Selain itu, mereka juga perlu menguasai berbagai kemahiran seperti kemahiran kognitif dan juga termasuklah pemikiran kritis dan penakbulan, kreatif serta inovatif. Kemahiran memimpin pula menjelaskan bahawa sistem pendidikan akan membantu murid bagi mencapai potensi mereka dalam mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal, dan juga bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Aspirasi yang seterusnya pula adalah kemahiran dwibahasa, iaitu kanak-kanak sekurang-kurangnya dapat menguasai bahasa Melayu, iaitu bahasa sebagai bahasa perpaduan serta bahasa kebangsaan. Bagi kemahiran etika dan kerohanian pula, murid akan dididik dalam memupuk etika dan kerohanian dalam diri mereka. Hal ini untuk mewujudkan sikap mereka yang lebih baik dalam kerohanian mereka dan juga sasya diri mereka. Yang terakhir pula adalah identiti nasional. Dalam aspirasi ini, mereka boleh menyelesaikan konflik dengan baik dan juga bijak melakukan keputusan dan berpegang kepada satu prinsip yang dapat digunakan dalam saat-saat kritikal. Bagi 11 anjakan untuk transformasi sistem pula adalah yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua pula adalah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Selain itu, dapat melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat pula, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Bagi yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Bagi anjakan yang keenam pula adalah mengupaya CPN dan PPD serta sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh pula adalah memanfaatkan TMK, iaitu teknologi maklumat komunikasi, bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Seterusnya, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Bagi anjakan yang kesembilan adalah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10 adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Bagi tajuk yang terakhir pula adalah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi yang pertama adalah bersikap adil, iaitu sebagai seorang guru berperanan dalam memastikan semua murid berhak mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang seseorang murid tersebut. Seterusnya adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran, iaitu guru bertanggungjawab dalam mengubah kualiti sistem pendidikan di Malaysia yang kurang maju agar menjadi lebih baik supaya jurang pencapaian akademik antara murid di Malaysia dan juga negara lain tidak begitu lebar. Selain itu adalah kemahiran teknologi. Guru pada masa kini perlulah mempunyai pengetahuan berkaitan
kemahiran dan juga teknologi bagi mencetuskan pembelajaran dan juga kreativiti seorang murid. Yang terakhir adalah menjadi suri teladan. Guru ini juga perlu menjadi suri teladan terhadap murid-murid bagi meningkatkan perpaduan di sekolah agar dapat melahirkan generasi yang mempunyai sasya yang tinggi. Berdasarkan tajuk-tajuk ini, perkara yang dapat disimpulkan adalah pendidikan pelbagai negara yang berubah menjadi lebih kompetitif telah memberi dorongan untuk negara kita dalam meningkatkan lagi sistem pendidikan dalam negara kita dan juga menambah baik hala tuju masa depan negara. Konsep aspirasi dan hala tuju pendidikan ini adalah hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membangunkan negara kita dalam sistem pendidikan negara. Hal ini untuk mendapat perubahan besar dalam negara kita. Terdapat juga kepentingan aspirasi ini seperti sebagai pencetus kreativiti dan inovasi, penyumbang kepada penghayatan nilai dan perkongsian aspirasi, meningkatkan kualiti hidup dan juga membentuk negara yang harmoni dan bersatu padu. Dalam hal ini, dapat dibuktikan bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan ini amat penting dan perlulah dititik beratkan. Dengan hal ini, pembangunan negara akan menjadi lebih maju kerana negara kita tidak memandang rendah terhadap aspirasi dan hala tuju pendidikan.